أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah kurnia dia dan nikmat daripada dia, kita masih berpeluang untuk meneruskan live talaqi dan tadabbur daripada center kita. Alhamdulillah. Yang pertama muka surat 60 tengok Al-Quran masing-masing sebab hari ni kita tak boleh nak share screen. Kalau tak selalu kita duk share screen tu, kita letak screen dalam tu, senang. Semua orang boleh baca dekat screen saja. Tapi tak apa, hari ni kita tak boleh, kita kena tengok Quran lah. Kita tengok Quran kita. Baik. Muka surat 60 ayat 78 sampai 83. Ni muka surat nak dekat habis ni, nak dekat habis juzuk 3 dah. Betapa cepatnya masa. Hari tu kita start itu juzuk 1. Sebelum sikit pada bulan Ramadan kita start itu Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah. Kemudian kita dah habis dah Ramadan, kita raya. Lepas raya tu kita cuti. Lepas tu kita start balik sat. Lepas tu kita cuti, lepas tu kita start balik sat. Ni dah nak masuk juzuk 4 dah. Jadi kita akan teruskan sampailah habis 30 juzuk. Jadi siapa yang ikut live ni sangat-sangat beruntung lah. Dia boleh khatam Al-Quran daripada awal sampailah habis. Dia boleh khatam dalam program live, khatam sambil belajar. Okey. Khatam tu bukan khatam sekadar baca saja. Khatam dengan makna lagi. Lepas habis baca tu kita cerita makna pula secara ringkas. Jadi kita boleh faham apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran ni lah. Okey. Jadi kita tengok ayat yang pertama. Hari ni kita baca lagu Rost. Lagu Rost. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalbuna alsinatahum. Okey, berhenti dalam situ dulu. Pendek. Wa inna minhum lafariqan. Wa inna tu adalah wajibul gunnah. Kena dengung kat situ. Wa in tekan. Wa inna minhum adalah izhar. Minhum izhar. Wa inna minhum lafariqan. Di situ qai tu masuk. Hukum dia adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Wa inna minhum lafariqan yal'una alsinatahum. Yal'una alsinatahum. Okey, alsinatahum. Dia tak panjang. Alsinatahum tu semua tak panjang. Dia pendek. Jadi kita sebut alsinatahum. Okey. Kemudian kita ambil balik yalwu. Kita ambil dekat yalwu. Yalwuna alsinatahum bil kitab. Okey. Yalwuna alsinatahum. Okey, di situ hum tu ha, mim, ba. Okey, ha baris, mim tak ada baris, ba ada baris. Okey. Jadi dekat sini ni adalah mim mati jumpa ba. Bila mim mati jumpa ba, kita kena ingat hukum mim mati ni dia ada 3. Dia tak macam hukum had nun mati. Hukum nun mati ada 5. Sekarang ni hukum had nun mati mim mati. Hukum had mim mati ada 3 sahaja. Apa dia di sini ni? Mim mati jumpa ba, hukum dia, nama dia tu di situ tu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Hukum mim mati ni dia ada 3 ya. Ikhfa syafawi, izhar syafawi, kemudian idgham mislain. Ingat tu. Ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham mislain.
Okey, di sini apa dia? Di sini ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni satu je. Mim mati jumpa dengan ba. Satu keadaan tu saja. Izhar syafawi semua hak lain. Kecuali hak ni, dengan kecuali mim jumpa mim. Mim jumpa mim tu kita panggil idgham mislain. Faham tak? Jadi ikhfa syafawi satu ni saja. Mim mati jumpa dengan ba. Alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Okey. Litah ha. Bila ha dia keluar daripada angkung kita, litah sabu sabu mak sabu. Okey. Mak sabu kan mak sabun. Litah sabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Okey, berhenti dekat ba kat situ, dia kena ada qalqalah lah. Dan kitab. Bila kita sebut kitab tu jangan sebut kitab, tak. Macam tu. Ta. Minal kitab wa ma huwa minal kitab. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَيَقُولُ قَ وَيَقُو kerah itu. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ min di situ adalah izhar. Jelaskan bunyi nun tu 100% bagi dekat nun. Lepas tu bagi 100% pula sebutan dekat ain. Depa dua tu tak gabung, asing-asing. Min ain, macam tu. Okey, mai dekat ain di. Nun mati jumpa dal. Nun mati jumpa dal tu apa pula? Tu adalah ikhfa juga, macam tadi. Ikhfa, tapi bukan ikhfa syafawi dah. Kat sini sebab nun, bukan mim. Bila nun mati jumpa dal, nama dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, ikhfa yang hakikat, iaitu sembunyikan nun itu di dalam dal. Macam mana sembunyikan nun dalam dal? Bagi 50% sebutan dekat nun, 50% lagi sebutan dekat dal. Jadi masa kita dengung tu, sebut dengung tu, lidah kita tu duduk kat tempat nak sebut dal. Dal, nak sebut dal duduk kat mana? Dekat langit-langit, tengah, depan sikit, tengah depan sikit dekat langit-langit tu. Da. Jadi bila kita nak dengung kat sini, kita letak dah lidah kita siap-siap dekat tempat nak sebut dal tu, sambil dengung melalui hidung kita. Wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Kadhiba tu pendek, tak ada panjang apa-apa. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Okey, berhenti. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Ma. Start tu ma. Bukan ma. Jangan sebut makana tu bukan bunyi Arab. Sebut makana tu bunyi kuat tiang. Kat sini ni macam mana start dia? Ma. Ma kana li basharin ay idgham ma'al gunnah ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Wal hukma wan nubuwwah. Macam tu, tekan. Wal hukma wan nubuwwah. Tekan di situ. Sebab apa? Sebab ada sabdu. Nubuwwah. Macam tu. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي
كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كونوا عبادا كونوا عبادا لي من إخفاء tadi tu min dunillahi walakin king sebab apa? Sebab kaf dia keluar kat mana? Ni kat kita punya belakang ni, rengkung ni, kawasan ni, dia keluar macam tu. Jadi bila kita dengung kat situ walakin bunyi tu macam nak sebut kaf. Walakin kunu rabbaniyyi tekan di situ sebab apa? Sebab mak apa tu? Mak tamkin rabbani tu ada sabdu dah jadi kena sebutlah rabba. Lepas tu ya pula di situ ya. Lepas daripada ya yang ada sabdu tu ada mat pula mat ya lagi iaitu kita panggil mat tamkin tu. Jadi ya tu ada 3 kat situ macam mana ya ada 3? Hak yang sabdu tu ada 2 ya dalam tu ya mati satu, ya baris satu. Kemudian hak lepas dia tu ya mati juga jadi dia jadilah mat tamkin di situ. Rabbaniyina bima kuntum nampak tak? Macam nak sebut ta. Kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ada qalqalah di situ tengok wa bima kun ikhfa tum tadrusun tu izhar syafawi. Tum tu tum tu kita panggil izhar syafawi. Sebab apa kita panggil izhar? Sebab mim tu kita bagi sebutan dia 100%, ta tu pun kita bagi sebutan dia 100%. Maka dua-dua tu terpisah. Mim tu terpisah bunyi dia, ta tu terpisah bunyi dia daripada mim. Maka kita sebut kuntum tadrusun, tak ada dengung, tak ada apa. Dua-dua tu terpisah. Bila tak dengung jelas kita sebut izhar. Izhar tu maksud dia jelas, zahir. Zahir tu jelas. Kalau ikhfa ni budak ikhfa lawan dia. Ikhfa ni tersembunyi, izhar tu jelas. Ikhfa tu tersembunyi. Okey, jadi izhar di sini Bila izhar jangan duk buat dengung lah. Memang tak boleh dengung pun. Siapa boleh dengung kat ni tak tahu. Tak ada siapa boleh dengung kalau siapa dengung tadi memang dia berdengung lah. Dia tu yang berdengung. Okey. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم ya ni macam apa? Macam kita sebut kayak kan, orang naik kayak kan, kita sebut kayak yang tu jangan sebut wala jangan sebut dia tak ada qalqalah. Jangan wala yak tu kaf. Jadi wala ya'murakum di sini ikhfa lagi ikhfa hakiki. An tattakhizul zal an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaba. Samalah wan nabiyyina tu mat apa? Mat tamkin. Nama dia mat tamkin. Sebab apa nama mat tamkin? Sebab itulah ya ada 3. Ya mati, ya bari bawah, ya mati balik. Itulah nama dia mat tamkin. Arbaba. Okey. Kenapa berhenti ba kat situ? Sebab apa sebut arbaba? Sebab mat iwad. Nama dia di situ mat iwad. Ba tu sebab dia baris 2 tanwin. Jadi ada beza. Tanwin ni dia sebenarnya adalah nun mati yang bersembunyi di dalam 2 baris tu. Ada nun mati yang bersembunyi di dalam 2 baris tu. Tapi hukum dia sama ketika dengung, sama ketika berjumpa dengan huruf ketika wasal,
tetapi tidak sama ketika waqaf. Apabila kita waqaf dengan nun mati, kita waqaf dengan nun mati secara hakikat. Kalau kita jumpa nun mati ada di ujung tu, nun baris sukun, maka kita kena berhenti dengan nun tu, berhenti secara hakikat. Tak boleh tak sebut nun. Tapi arbaban, walaupun dalam dia ada nun mati, tapi bila kita berhenti, kita tak berhenti secara hakikat. Kita berhenti secara sebutan tu adalah baris fathah. Arbaba, dua harakat. Sebab tu nama dia ma'iwaq. Dia ganti had nun yang ada dalam tu dengan mat. Mat jadi dua harakat. Dia ganti nun tersembunyi tu, tukar jadi mat, jadi huruf alif. Okey, sambung. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Aya'murukum, kum, sama jugalah tadi tu. Hukum apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, mim mati jumpa dengan ba, mim mati jumpa dengan ba, jadi apa? Ikhfa syafawi. Buat macam mana? Mulut tu tutup, ringan. Mulut tu tutup tapi ringan. Aya'murukum, aya'murukum, nama tak mulut tu sama. Tu yang orang kata boleh masuk kertas. Kertas tu halui. Okey. Kertas tu bukannya besar pensel. Kan kadang aya'murukum, buat macam tu kan. Nak buka bagi kata masuk kertas. Tu bukan masuk kertas. Tu kumbang masuk. Bukan. Kalau kertas tu maksudnya dia kecil je, nipis. Maka tutup mulut, tapi ringan. Okey. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Okey. Mim jumpa mim. Mim jumpa mim jadi apa? Idgham mislain. Ni kata idgham mislain tadi ni. Jadi hukum mim mati jumpa dengan mim berbaris, maka dia jadi idgham mislain, nama dia. Jadi kita dah jumpa ikhfa syafawi, mim mati jumpa ba, kemudian kita jumpa mim mati jumpa mim, idgham mislain. Maka yang baki-baki tu apa dia? Yang mim mati jumpa ta, mim mati jumpa hamzah, mim mati jumpa ta, mim mati jumpa kaf, mim mati jumpa jim, tu jadi apa? Semua tu jadi izhar syafawi. Semua hak lain, huruf lain selain daripada ba dengan mim ni, kalaulah mim mati jumpa depan dia, maka nama dia adalah izhar syafawi. Senang nak ingat. Senang saja. Jangan buat teruk. Buat teruk. Payah ustaz nak ingat hak ni, nak ingat hak tu payah. Nak teruk. Sikit je. Ikhfa syafawi. Lepas tu idgham mislain. Lepas tu hak lain tu semua izhar syafawi. Okey, tu hukum mim mati. Okey, kita sambung. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Okey. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Okey, akhadallahu sa. Ni sebut sa. Ni kita ajak sebut sa. Okey, sa ni jangan lembut sangat. Kita kena tahan dia bagi rasa angin tu tertahan. Letak lidah kita di gigi atas ni. Lepas tu bagi rasa angin tu tertahan. Sa. Barulah betul ni. Wa iz zal, sama jugalah, macam sa. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Okey, nabiyyin tekan, nabiyyin. Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Lama bukan lama. Lama tu binatang. Lama, masa lama. Dia ada sejenis binatang nama dia lama. Dekat Australia banyak binatang ni. Bukan lama. Lama. Okey.
lama آتيتكم من كتاب وحكمة. Okay. كتاب وحكمة. Okay. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Okey. Thumma wajibul gunnah. Kita panggil wajibul gunnah. Ja'akum. Okey, adalah mak wajib. Kum rasulum mim jumpa ra izhar syafawi. Rasulun musaddiqul lima nampak tak? Musaddiqul lima, yang tu idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, tidak ada dengung, masuk terus musaddiqul masuk dalam lam. Okey, musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi dua rakaat maksilah qasirah. Sebab apa? Sebab tu dia tanda tu, tanda hak yang tu ingatlah, tanda tu bukan tanda berhenti, bukan semua boleh berhenti jumpa tu. Macam kat sini kan, musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi, berhenti. Lepas tu wala tansurunnah, bukan, yang tu bukan tanda berhenti tu, bihi tu maksilah. Sambung, baca lagi, bihi wala tansurunnah. Okey, ikhfa wala tansurunnah. Okey, dekat tu ikhfa tu sebab dia tu huruf isti'la, huruf sad kan, huruf sad adalah huruf isti'la. Bila huruf isti'la apa nak kena buat? Dengung dia tu lidah kita terangkat. Walatang lidah terangkat. Walatang lidah tu duk tergantung-gantung dalam mulut. Walatang surunnah. Sebab apa? Sebab dia tu isti'la, dia tebal. Bila dia tebal, lidah kita automatik dia akan terangkat bila kita dengungkan dia. Dengungkan dari sudut ikhfa lah, ikhfa hakiki ni. Wala tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Okey, qala qalqalah di situ, jangan bukan okey, aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Okey, qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Okey, qala fash shin, huruf shin. Saya tengok banyak pelajar kita yang masih keliru antara shin dengan sin. Ingat huruf hak yang titik 3 ni nama dia shin. Bunyi dia fashhadu, bukannya fashhadu. Okey, hak yang tak ada titik tu dia sin, macam huruf s, sin. Okey, jadi bila sin s, kita sebut sin lah. Rasul contohnya, rasulum rasusa, nampak tak? Bukannya rasyu. Ada dia baca ja'akum rasulum. Hak tu budak-budak tak apalah. Rasyu. Tapi kita rasu sin. Okey, jadi dekat sini qala fash shin, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nampak tak? Wa ana ma'akum. Okey, mim jumpa mim
Apa dah saya sebut ma'a, dia kena liat. Huruf ain ni dia liat. Wa ana ma'akum idgham mislain shin minasyahidin. Faman tawalla, faman, nampak tak? Lidah tu macam saya nak sebut ta. Sebab ikhfa ni. Faman ta dekat mana? Ni, dalam tu. Dalam belakang gigi kita. Faman tawalla. Jangan sebut ta tu dekat gigi. Ta tu bukan gigi, ta tu dalam. Dekat langit-langit depan tu. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Okay. فمن تولى لا. Okay. بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Okay. Zalika gigit lah. Zalika faula la. Tu jangan panjang lah. Muka surat 60 nah. Muka surat 60. Okey. Faula. Jangan panjang, la tu yang panjang. 4 atau 5 mat wajib. Humul fa. Nampak tak? Fa. Jangan sebut humul fa. Nampak tak? Mulut pun beza. Sebut fa, langgar. Kalau fa, senyum. Fa'ulaika humul fasiqun. Si, bukan shi. Setengah orang baca fasyiqun, bukan fasyiqun. Siqun. Okey, siqun. Qa. Okey. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. Okay. أفغير غي bukan gai. Yang duk baca afagai ke gai. Gai. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. Okay, bila berhenti wal ard, lidah kita bila sebut dha tu dia ada di tepi, kemudian pelan-pelan dia pergi ke depan. Wal ardu, dia pergi ke depan tu barulah selesai huruf dha. Sebab apa? Sebab dia ada sifat istitalah. Tulis, siapa ada pen tu, pensel ke, tulis. Sifat dha ni sifat istitalah. Sebab tu dia ada fis samawati wal ard. Nampak tak? Bunyi tu, bunyi lajak tu. Wal ard. Dia tak ada qalqalah. Kalau qalqalah bunyi macam mana? Dan qalqalah bunyi macam ni. Fis samawati wal ard. Tu qalqalah. Tapi huruf dha tak ada qalqalah. Dia ada istitalah. Bila istitalah kena sebut wal ard. Nampak tak? Berhenti macam orang tekan break. Tekan break ada bidah tak ada bidah. Tekan break dia berhenti pelan-pelan, stop. Macam tu. Jadi al-ard macam itulah. Taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Ta baris fathah bunyi ta. Jadi bila jumpa waw jadi tau, bukan tau. Jangan nak baca tau au, bukan tau au. Tau au wa kar. Ka tu dia nipih. Ra tu baru terbaik. Kar. Bunyi dia macam tu, bukan kar. Bunyi dia kar. Wa karha wa ilayhi yurja'un.
wa ilaihi yurja'un. Okey, ni tujuan dia semua sekali untuk kita apa betul bagi sebutan kita tu bunyi bunyi lahjah Arab sebab yang paling cantik sebutan untuk membaca Quran ni adalah Nabi Muhammad SAW, dan dia tu adalah orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab. Jadi kita baca Quran, kita nak tiru dia lah. Kalau kita nak tiru dia, kita kena baca macam orang Arab sebut lah. Sebab Nabi tu orang Arab. Nabi bukan orang Kodiang. Kalau Nabi orang Kodiang tak apalah baca macam Kodiang. Tapi Nabi orang Arab, kita ikutlah cara Nabi Muhammad SAW. Sebutlah bagi seboleh-bolehnya. Kita sebutlah seboleh-bolehnya. Bagilah bunyi macam orang Arab sebut. Okey. Lalu ni sebelum kita tengok, sebelum kita baca semua sekali daripada atas, kita tengok dulu perkataan yang dalam muka surat ni. Perkataan tu dia ni bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayu pun kita guna juga perkataan tu. Perkataan yang sama kita guna. Kita akan tengok supaya apa? Supaya kita sedar sebenarnya Al-Quran ni senang nak faham. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran ni dah banyak dah perkataan yang kita guna di dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yang kita dah guna. Okey, kita tengok dulu yang mula-mula tu. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum. Okey, alsinatahum. Dia ada lam, dia ada sin, ada nun di situ kan. Jadi alsinatahum ni mai daripada perkataan lisan. Lisan tu apa dia? Lisan tu dalam bahasa Melayu kita tahulah lisan tu apa dia, kan? Lisan tu lisan bukan nisan. lisan nisan tu kereta. Lisan tu lidah. Lisan lidah. Jadi alsinatahum, kita jumpa kata alsinatahum. Maksud dia lisan. Alsina tu maksud dia lidah. Bil kitab. Kitab apa dia? Kitab mah buku, kitab. Okey. Litah sabu. Sabu. Tah sabu. Tah sabu. Apa dia? Ada ha, ada sa, ada ba. Biasanya Arab ni kita tengok perkataan hak tengah dia. Huruf hak tengah dalam perkataan tu. Okey. Jadi kita boleh tahu hak tu maksud apa. Ha, sin dengan ba. Kan? Apa dia? Hisab. Hisab. Maksud apa? Kira. Kira. Jadi litah sabu tu maksud dia mengira-ngira. Litah sabu bukan mak sabu. Lagi dalam dok kata dalam Quran ada mak sabu dah. Tak ada. Litah sabu tu maksud dia kira. Hisab. Minal kitab, daripada kitab juga, kitab bahasa Melayu. Wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ya'lam. Nama ada ain, lam, mim di tengah. Ain, lam, mim bunyi macam apa? Ilmu. Ilmu tu maksud dia tahu. Tahu. Ya'lamun maksudnya mereka mengetahui. Mereka ada ilmu tentang perkara tu. Okey. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Okey. Tengok kitab, kataan kitab, adalah kitab. Hukma bunyi macam apa? Bunyi macam hukum. Hukum. Wan nubuwah. Apa yang kita sebut selalu nun ba. Nubuwah yang bunyi bentuk NB. Ada apa? Nabi. Nabi. Nubuwah tu adalah kenabian. Okey. Summa yaquluna linnas. Nas tu adalah manusia. Kunu ibadan li. Ibad. Abdun. Apa dia maksud abdun? Abdun maksud dia hamba kan. Ana abdullah, aku adalah hamba Allah. Itu semua orang tahu. Ibad adalah hamba-hamba. Min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Okay, rabbaniyin. Apa dia rabbaniyin? Kumpulan rabbani. Bukan kumpulan rabbani. Rabbaniyin tu maksud dia daripada perkataan Tuhan. Rabb. Rabbaniyin. Rabb tu adalah Tuhan. Kita tahu kan Rabb tu adalah Tuhan. Kita doa Rabbana, Rabbi. Jadi Rabbaniyin di sini ni adalah ketuhanan. Orang yang memberi hidup dia kepada Tuhan. Tu'allimun ilmu. Tu'allimun mengajar. Memberi ilmu. Beri ilmu tentang kitab Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun. Okey.
Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikah. Malaikah apa dia? Malaikat. Wan nabiyyin. Apa dia? Nabi dah. Arbaba. Okey. Arbaba tu apa dia? Rob. Kata Rob tadi. Tuhan lah. Arbaba tu Tuhan yang banyak. Ya'murukum bil kufri. Kufrun. Apa dia? Kufur. Ba'da antum muslimun. Muslimun apa dia? Muslimun. Okey. Muslimun tu orang Islam lah. Muslimun. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Nabiyyin adalah nabi-nabi. Lama ataitukum min kitab. Kitab adalah kitab. Hikmah adalah hikmah. Summa ja'akum rasul. Rasul adalah rasul. Musaddiqun lima ma'akum. La tu'minun nabihi. Nampak tak? Tu'minun nabihi. Ada hamzah, ada mim, ada nun. Maksudnya iman. La tu'minun nabihi. Wala tansurunah. Qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Aqrartum. Aqrartum adalah ikrar. Kita nak sebut ikrar tu bahasa Arab lah. Asal dia daripada iqrar. Ni perkataan dia. Aqrartum. Kamu telah berikrar. Qalu aqrarna. Kami telah berikrar. No tu kami. Aqrar tu ikrar. Qala fashhadu. Nampak tak? Shin ha dal. Tengok di tengah-tengah shin ha dal. Maksud dia syahadah. Syahadah ni apa dia? Saksi, bersaksi. Wa ana ma'akum minasyahidin. Syahidin adalah orang yang bersaksi. Syahadah, orang yang memberi syahadah. Faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Okey, fasiqun apa dia? Tengah-tengah fasiq. Orang yang fasik. Okey. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Okey. Aslama, telah Islam, orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah Taala. Man fis samawati wal ard. Sesiapa? Man tu siapa? Fis samawat, di langit. Wal ard. Wal ard. Ard ni apa dia? Ard ni bumi. Orang putih sebut earth. Earth. Orang putih sebut. Orang Arab sebut ard. Sama aja. Ard, earth. Dekat. Tau'an. Tau'an. Perkataan apa? Bahasa Melayu yang paling dekat sekali dengan tau'an. Taat. Taat. Karhan secara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada dia lah kembali. Okey. Itu kita cerita sikit perkataan-perkataan yang dalam Al-Quran yang sebenarnya kita dah gunalah dalam bahasa Melayu untuk kita mudah lagi untuk faham Al-Quran. Nampak tu. Tu yang Abdul Rosman fasiq kan? Fasiqun. Boleh tahu dah. Yang tu adalah fasiq. Okey. Jadi nampak tak teknik untuk kita memahami Al-Quran sebenarnya dia bahasa Arab tu sebenarnya dia terkandung daripada tengah perkataan tu. Kita tengok tengah perkataan tu adalah root word, adalah akar perkataan. Yang tepi dia, yang awal dia tu adalah imbuhan-imbuhan dia. Tak apa. Dan tu kita akan belajar lagi di dalam kelas bahasa Arab kita. Yang akan datanglah insya-Allah. Tapi sekarang ni pengenalan. Kita bagi pengenalan bahawasanya Quran ni senang nak difahami. Okey. Jadi kita saya akan baca daripada atas sampai bawah dululah. Okey, baru kita tengok makna dia secara keseluruhan. Okey, kita baca lagu Rost. Lagu Rost ni adalah lagu yang baik untuk kita praktis suara kita. Untuk kita praktis macam mana kita nak keluarkan suara kita dan nak kawal suara kita. Suara ni kita nak kawal dia macam mana kita kawal tangan kita, macam itulah kita akan kawal suara kita. Kita macam mana kita nak keluarkan suara tu macam kita kawal tangan kita. Tangan kita ni sebab kita duk guna lama dah. Jadi kita genggam, kita buka satu jari. Jari hujung ni saja boleh buka jari depan saja pun boleh. Sebab apa? Sebab duk buat selalu. Senang. Tapi kalau rengkung kita, siapa yang duk buat selalu dia senang. Siapa yang tak buat selalu dia tak boleh. Okey. Jadi suara tu dia boleh dikawal. Macam kita kawal jari kita. Okey, kita akan baca daripada atas sampai bawah lagu Rost. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Okey, sadaqallahu azim. Okey, tu adalah lagu Rost. Lagu Rost ni kita boleh kawal suara kita dengan lebih mudah lah daripada lagu-lagu yang lain sebab dia lagu yang relax. Okey. Jadi awal-awal itu wa inna minhum lafariqan, ini sambung balik cerita ahlul kitab. Muka surat 60 nah. Muka surat 60 tu kak ni jamalnya habaq dah. Jadi muka surat 60. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum, dan sebahagian daripada kumpulan ahli kitab ni yalwuna alsinatahum, depa ubah lidah depa. Ubah lidah ni maksud apa? Memesongkan lidah depa. Maksud dia depa baca lagu lain. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tulis lagu lain, depa baca lagu lain. Litahsabuhu minal kitab, agar kamu wahai orang Arab semua ni, kamu duk kira yang depa duk bagi tahu kok mulut tu, dan pengikut-pengikut Bani Israel semua ni, pengikut-pengikut ahli kitab ni, kamu duk rasa ataupun kamu duk kira hak yang depa duk sebut daripada mulut depa tu adalah daripada kitab. Daripada kitab Taurat dan daripada kitab Injil. Wa ma huwa minal kitab, tapi sebenarnya yang tu bukan daripada kitab Taurat dan Injil. Depa reka sendiri. Wa yaqulun, dan mereka berkata huwa min indillah, apa yang depa kata tu daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa min indillah, kata tapi Allah Taala nafilah, benda tu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib, dan mereka mendustakan dengan nama Allah. Depa menyatakan pendustaan terhadap Allah. Maksudnya tipu dengan nama Allah. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi kita ni jangan tiru perangai depa. Kita umat Islam ni, kita jangan tiru perangai ulama-ulama Bani Israel ni. Yang ni kita panggil ulama su'. Ular dalam semut. Bukan ulama, ular dalam semut. Okey. Jadi depa ni memesongkan isi
kitab Taurat dan Injil. Kita ni umat Islam ni nak memesongkan Al-Quran ni tak boleh. Sebab apa tak boleh nak memesongkan Al-Quran? Sebab Allah Ta'ala dah janji dah. Kalaulah kata ada ulama hak jahat sekalipun, dia nak ubah isi Al-Quran, dia nak tukar ayat Al-Quran, tukar perkataan, buang perkataan, tukar baris dan sebagainya, tak boleh, sebab Allah Ta'ala dah janji dah Quran takkan berubah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan zikra, iaitu Al-Quran lah. Nama lain bagi Al-Quran adalah zikr. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami lah yang akan menjaga Quran tu. Jadi Allah Ta'ala janji Quran ni takkan boleh diubah. Bila ubah ya orang tahu. Bila ubah ya orang tahu. Memang ada percubaan banyak dah. Ubah ya orang tahu. Ubah ya orang tahu. Tak boleh nak ubah. Tapi zaman kita ni, bila dah tak boleh ubah Quran, dia ubah tafsir Quran. Dia tafsir ikut kepala dia sendiri. Tafsir ikut suka dia sendiri. Jadi tak boleh. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man fassara al-Quran, sesiapa yang mentafsir Al-Quran, faqad asaba bi ra'yihi. Man fassara al-Quran bi ra'yihi, siapa yang tafsir Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapat dia sendiri. Dia tak baca mana-mana kitab ulama apa semua, kitab tafsir apa dia tak baca. Tapi dia baca Quran tu, dia faham sendiri, dia buat macam faham sendiri, bi ra'yihi, dengan pendapat dia sendiri. Faqad asaba, hak dia cakap tu betul. Tapi dia cakap melalui pendapat dia. Tapi tiba-tiba kebetulan betul dengan apa yang ada di dalam kitab tafsir. Nabi sambung hadis dia, Nabi kata faqad akhta'a, maka dia dikira silap juga. Walaupun dia cakap, hak dia cakap tu keluar tu betul, tapi bukan daripada hasil pembelajaran dia daripada kitab tafsir ataupun pembelajaran dia dengan ulama dan syarah daripada hadis-hadis Nabi. Dia cakap itu berdasarkan pendapat dia sendiri, kemudian terkena kebetulan jadi betul, maka yang tu tak kira betul, yang tu kira salah juga. Sebab apa? Sebab Nabi nak suruh hati-hati apabila kita tafsir Quran. Ulama-ulama dulu, tabi'in dulu, depa semua tak mau bila ditanyakan pasal Quran, depa semua kata kami tak mau jawab. Sebab apa? Sebab depa takut kalau depa sebut tersilap tafsiran kepada Al-Quran tu. Yang kita duk cerita ni bukan tafsiran kepada waqi', kepada suasana ataupun yang sebagainya tu. Kita ni yang kita duk cerita ni adalah terjemahan ataupun translation, yang orang putih kata translation, yang mana kita nak faham apa dia yang terkandung di dalam ayat. Kita bukan tafsir nak letak ayat ni pada konteks, sesuatu konteks. Kita tak guna, kita tak buat sampai taraf tu. Kita cuma nak terjemah saja. Terjemah tu pun perlukan ilmu yang banyak, dan yang tu kita kena hati-hatilah. Jadi kita cerita ni bagi kena betul-betul. Okey, jadi saya cerita terjemah ni, saya guna bahasa saya sendiri. Bukannya saya tengok terjemahan Quran pun boleh tengok, tapi saya guna bahasa saya sendirilah supaya lebih mudah difahami. Boleh tengok juga terjemahan tu, lebih kuranglah sama. Okey, jadi orang-orang yang ahlul kitab ni, mereka memesongkan isi kitab Taurat dan Injil tu. Jadi kita jangan memesongkan tafsiran. Di zaman kita jangan pesongkan tafsiran untuk kepentingan peribadi contohnya. Untuk kepentingan institusi kita contohnya. Kalau kita ada satu tempat pengajian dan sebagainya, semua ayat Quran hak mana hak yang ni semua kita tafsir. Sebut hak institusi kita itulah betul, hak institusi kita itulah yang disebut dalam Quran dan sebagainya. Jangan macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni umum. Quran ni bila benda baik umum, tak ada khusus kepada suatu kumpulan. Tak ada. Okey. Kalau pengajaran umum, bukannya pengajaran kepada kumpulan-kumpulan yang tak geng dengan kita je. Bila azab geng orang lain. Orang lain ni azab ni untuk depa. Kan? Padahal umum, kita pun boleh dikenakan azab tu juga. Jadi Al-Quran jangan dipesongkan untuk kepentingan peribadi kita. Okey. Kemudian sambung lagi, makana li bashar, tidaklah diberikan kepada seorang manusia, ayyutiyahu Allahul kitab, Allah Taala bagi dia kitab, hukma ni adalah hukum ataupun kita kata syariat, wan nubuwah, kenabian, thumma yaqulu lin nasi kunu ibadali, kemudian
dah dia dapat semua tu daripada Allah, seorang manusia ni Allah Taala bagi dia sebuah kitab, sebagai panduan. Kemudian Allah Taala bagi dia hukum, kekuatan pemerintahan, kekuatan syariat, dia boleh suruh orang buat tu buat ni dan sebagainya. Kemudian Allah Taala bagi dia kenabian, dia jadi seorang nabi. Lepas tu dah dia dapat 3 benda ni, dia buat apa? Yaqula linnas, dia pergi kata kat orang ramai, dia kata kunu ibadalli. Disebabkan Allah Taala bagi aku 3 benda ni, hangpa kena jadi hamba aku. Kan? Kunu ibadalli min dunillah. Hangpa jadi hamba aku, jangan jadi hamba Allah. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala nafi, tidak sepatutnya seorang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan 3 benda ni, tiba-tiba dia pergi kata dekat orang ramai, kata dia ni lah Tuhan, sembahlah dia, kemudian jangan sembah Allah Ta'ala. Tak logik. Tu Allah Ta'ala nafi siap-siap. Maka nali basyarin, tidaklah bagi seorang manusia tu, apabila Allah Ta'ala bagi kat dia, kemudian dia pergi kata kat orang suruh sembah dia, tak boleh. Ni tujuan dia untuk nafi apa ni? Untuk nafi yang kata Nabi Isa tu tak pernah ajak pun orang supaya sembah dia selain Allah Ta'ala. Nabi Isa tak pernah ajak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ayat ni. Allah Ta'ala kata Nabi Isa tidak pernah pun dia mengajak orang lain menyembah dia selain daripada Allah SWT. Okey, apa yang Nabi Isa kata? Walakin kunu. Akan tetapi Nabi Isa berkata, kunu rabbaniyin. Jadilah orang-orang yang menyembah Tuhan. Yang tunduk kepada Tuhan. Bima kuntum tuallimunal kitab, daripada apa yang kamu telah ajarkan daripada kitab. Orang Bani Israel ni tahu depa mengaji, depa mengaji kitab Taurat, depa mengaji kitab Injil, kemudian depa ajak kepada orang pula. Tiba-tiba depa pula yang duk memesongkan orang lain. Jadi Nabi Isa dia bagi tahu balik, jadilah orang yang tunduk kepada Tuhan dan ikut apa yang telah kamu ajak kepada orang. Tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dan daripada apa yang kamu pelajari daripada kitab itu. Tuallimun adalah mengajar, tadrusun adalah belajar. Jadi muallim adalah guru. Tadrusun kalau madrasah tempat belajar. Madrasah tu sekolah lah, tempat belajar. Okey. Wala ya'murakum, dan tidak pula Nabi tadi ni, Nabi Isa lah, wala ya'murakum an tattakhidhul malaikah, dan tidak pula dia menyuruh kamu semua untuk mengambil malaikat, wan nabiyyin, dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa tak pernah pun ajak suruh kata sembah selain daripada Allah SWT, daripada makhluk-makhluk dia. Pergi sembah malaikat, pergi sembah nabi-nabi, tak pernah. Nabi-nabi tak pernah ajak aku tu. Ayat umurukum bil kufri ba'da il antum muslimun. Jadi Allah Ta'ala tanya satu soalan yang nak bagi depa sedak, kata depa ni bodoh. Ayat umurukum bil kufri, ada nabi tu setelah dia mai dia suruh sembah Allah Ta'ala apa semua, kemudian dia nak suruh kita kufur pula. Kufur pula kepada Allah Ta'ala setelah kita dah Islam dah, setelah kita dah tunduk kepada Allah SWT. Logik ke tak logik? Tak logik lah. Sebab tu Allah Ta'ala tanya penghinaan orang panggil. Bukan tanya sebab nak tahu jawapan. Tak. Tanya penghinaan. Macam kita lah. Kita tanya anak kita kan. Anak kita tak pergi sekolah kan. Dia tak pergi sekolah kena pergi. Dia tak pergi kan. Kita tanya dia bukannya tanya macam tanya untuk dapat jawapan. Kita tanya tu adalah untuk penghinaan, supaya apa? Supaya dia sedap. Contoh kita kata kat dia, hang kalau tak pergi sekolah, hang tahu tak apa nak jadi kalau tak pergi sekolah? Kan dia tak tahu. Kalau tak pergi sekolah jadi apa? Jadi bodoh kan. Tak pergi sekolah jadi bodoh, tak ada sijil lepas semua, nak kerja payah lah. Contohlah kan, pada adatnya. Tapi kita tanya dia juga bila kita marah dia kan, hang tak pergi sekolah, hang tahu kan jadi kalau tak pergi sekolah hang jadi apa? Kita tanya untuk apa? Tanya tu untuk penghinaan, bukannya untuk dapat jawapan. Kalau dia jawab lagi kita terajang dia. Kalau kita tanya, hang nak dia apa kalau tak pergi sekolah? Lepas tu dia jawab pula, saya cek nak buat nak jadi businessman.
Cik nak buat ekonomi, nak berniaga. Kan? Dia jawab macam tu. Kita buat apa? Kita belasah dia lagi. Sebab apa? Sebab kuajak. Kan? Sebenarnya tanya tu lah tanya penghinaan. Okey. Samalah di sini. Tanya dia tu adalah untuk tanya penghinaan. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengambil persaksian para nabi, perjanjian para nabi. Lama ataitukum min kitab. Ketika mana aku memberi kamu kitab-kitab wa hikmah dan kebijaksanaan. Kitab dan hikmah ni dua-dua ni benda samalah, iaitu mukjizat kitab tu, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Mushaf dan lain-lain, suhuf-suhuf dan lain-lain tu, tu adalah kitab wa hikmah, wahyu dan sebagainya. Thumma ja'akum rasul, kemudian datang seorang rasul yang terakhir. Jadi nabi-nabi ni semua Allah Taala dah ambil persaksian tentang Nabi Muhammad. Datanglah Nabi yang terakhir ni, Nabi Muhammad, musaddiqul lima ma'akum, dan dia membenarkan semua benda yang telah kamu sampaikan, yang berada di sisi kamu. Maksudnya apa yang telah kamu sampaikan sebelum ni lah, ajaran kamu semua. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Adakah kamu akan beriman dengan dia dan akan membantu dia? Jadi Allah Ta'ala tanya semua Nabi. Wahai para Nabi semua ni, kamu ni akan mai seorang Nabi yang terakhir. Nama dia Nabi Muhammad. Dia adalah seorang Rasul juga. Adakah apabila dia mai nanti, dia akan membenarkan semua ajaran kamu ni? Adakah apabila dia mai nanti ni, kamu akan beriman dengan dia dan kamu akan tolong dia? Ya Allah tanya. Qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Jadi Allah Ta'ala tanya, adakah kamu berikrar dan kamu mengambil perjanjian tersebut bersama aku? Allah Ta'ala tanya. Jadi nabi-nabi semua daripada Nabi Adam sampai dah Nabi Isa, mereka kata qalu aqrarna, kami bersaksi, kami berikrar, kami akan beriman dengan dia dan kami akan bantu dia. Okey. Qala fashhadu. Maka Allah Ta'ala kata, bersaksilah, wahai para nabi, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kamu semua ni, aku juga bersaksi tentang kebenaran Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ni lah adalah sebab kenapa nabi-nabi sebelum dia diutuskan. Jadi Nabi Muhammad tu adalah sebab kenapa nabi-nabi sebelum dia diutuskan. Nabi-nabi sebelum dia tu sebenarnya tujuan dia nak menyempurnakan ajaran Nabi Muhammad, bukannya Nabi Muhammad nak menyempurnakan ajaran ni pun. Jadi kita tengok terbalik. Bila berkaitan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah penyempurna kepada semua orang, bukan orang lain penyempurna kepada Nabi. Sama juga kita makhluk. Allah Ta'ala cipta kita ni sebenarnya adalah kerana Nabi Muhammad. Bukannya Allah Ta'ala cipta Nabi Muhammad kerana kita. Kita kena tengok terbalik. Kita ni dicipta kerana Nabi Muhammad. Kemudian faman tawalla, sesiapa yang berpaling pula daripada persaksian tersebut, dah janji dah nak tolong Nabi, dah janji dah nak beriman dengan Nabi Muhammad, kemudian dia berpaling setelah daripada itulah, setelah daripada perjanjian itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Orang fasik ni maksud apa? Orang fasik ni maksud dia ni dia buat dosa di dalam rahsia. Dia buat dosa dengan Tuhan. Dia bukan buat dosa dengan manusia. Dia buat dosa dengan Tuhan tetapi secara rahsia. Ataupun dia Islam, dia orang Islam tapi dia melakukan dosa-dosa. Okey, melakukan kejahatan. Tu kita panggil fasik. Jadi orang nak panggil orang fasik ni bukan senang. Jangan main pandai-pandai senang-senang je. Tak pergi kawan ni tak kenal kita pergi panggil kau ni fasik. Kau ni tak kenal, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dosa tu Allah Ta'ala kira kau tak ampun. Jadi jangan duk pandai-pandai panggil orang fasik. Memang kadang-kadang kita tengok kawan tu buat dosa, dia ni kerja buat dosa, kita tengok secara jelas. Kita nampak walaupun dia buat dosa tu cuba nak sembunyi, tapi semua orang nampak. Orang tahu kata dia buat dosa tu. Kita senang-senang panggil dia fasik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dia buat dosa tu mungkin jelas-jelas. Lepas tu dia pergi buat benda baik, kita tak nampak. Dia buat benda baik tu, dia dalam hati dia kata, ya Allah padamlah dosa aku tadi ni sebab aku tak tahan. Aku tak tahan, aku buat dosa. Lepas tu dia pergi buat benda baik pula.
Dia ganti hak jahat tadi tu dengan kebaikan. Allah Ta'ala kata, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu memadamkan kejahatan. Jadi bila dia buat benda baik tu yang kita tak nampak, Allah Ta'ala dah padam dah kejahatan dia. Kita pergi panggil dia fasik. Siapa yang jahat lah ni? Kita jahat. Kita pergi panggil dia fasik. Sedangkan dia tu tak fasik pun di sisi Allah. Kita pula yang jadi jahat. Jadi kena berhati-hati untuk panggil orang gelaran-gelaran yang gelaran-gelaran yang bahaya. Gelaran-gelaran ni semua gelaran masuk neraka ni. Jangan duk panggil gelaran-gelaran ni fasik, munafik, zindiq, kafir. Jangan panggil orang Islam dengan perkataan-perkataan tersebut. Okey. Afa ghayra dinillahi yabghun. Adakah agama selain daripada agama Allah yang mereka nak? Allah Ta'ala tanya. Ni tanya jenis hina ni. Bukan tanya nak jawapan. Tanya penghinaan tadi ni. Adakah mereka nak agama yang selain daripada agama Allah ni? Selain daripada agama Islam yang Nabi Muhammad bawa? Sedangkan walahu aslama man fis samawati wal ard. Sedangkan semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taw'an wa karha. Sama ada secara taat ataupun secara terpaksa. Banyak benda di dalam dunia ni yang taat kepada Allah SWT secara rela, secara redha, suka rela. Hati dia nak tunduk kepada Allah SWT. Dan ramai lagi yang nak tunduk kepada Allah SWT tapi sebab terpaksa. Sebab apa? Sebab kena azab dan sebagainya, sebab takut neraka. Jadi terpaksa. Kalau tak ada neraka, buat dosa. Betul tak? Buat hak Tuhan larang. Sebab tak ada neraka, buat pun tak masuk neraka. Maka yang tu kita panggil dia tunduk pada Allah SWT secara terpaksa. Sebab apa? Sebab dia takut neraka. Tapi adakah iman dia tak sah macam tu? Iman dia sah. Iman dia sah. Tapi tidak duduk pada peringkat yang tertinggi. Duduk pada peringkat yang paling rendah. Wa ilaihi yurja'un. Dan kepada dia lah kita semua, mereka semua akan dikembalikan. Okay, jadi daripada Allah Ta'ala kita tercipta. Allah Ta'ala cipta kita. Kemudian kepada dia juga kita akan kembali. Jadi tujuan hidup kita ni pendek je. Start je. Kita main ni, tujuan kita diberikan satu ujian. Allah Ta'ala cipta satu ujian kepada kita dan hidupkan kita. Kita baca dalam surah Al-Mulk tu. Apa yang maksud dia Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mulk tu yang kita baca tu? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan Allah Ta'ala lah yang menciptakan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan maut, mati, wal hayat, kehidupan. Liyabluwakum, agar dia menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia nak tengok siapa di antara kamu ni yang paling baik amalan dia. Ahsanu amala. Jadi tujuan kita hidup di atas muka bumi ni, bila kita hidup, kita kena buat benda yang terbaik, yang tolong orang, tolong orang, buat baik dengan orang, dan buat segala-gala kebaikan kepada orang ramai, kepada haiwan, kepada alam dan sebagainya. Hak tu tujuan hidup kita. Buat baik kepada Allah Subhanahu Taala, tunduk kepada dia. Itulah tujuan hidup kita. Okey, ada soalan. Kira buat kerana paksa serendah iman ke ustaz? Memang kalau dia peringkat ikhlas ni ada 3. Ikhlas ni maksud apa? Ikhlas ni maksudnya kita serahkan diri kita tu 100% kepada Allah SWT. Apa yang kita buat memang 100% kepada Allah SWT. Tu maksud ikhlas. Jadi ikhlas ni ada 3 peringkat yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Arba'in dia. Dan 3 peringkat ni adalah, yang pertama sekali, peringkat yang tertinggi, iaitu kita melakukan sesuatu ibadah tu memang 100% kerana Allah SWT. Contohnya macam mana? Contohnya kalaulah Allah Ta'ala suruh kita semayang, kan? Tapi bila kita semayang, elok-elok kita mati nanti, tiba-tiba di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, semayang hang semua ni aku tak mau kira, aku nak masukkan hang dalam neraka. Contohlah. Masa tu kita kata apa kat Allah? Kita kata, ya Allah, tak apa, bawa masuk lah aku dalam neraka. Sebab apa? Sebab aku semayang-semayang tu bukan kerana aku nak masuk syurga. Aku semayang-semayang tu kerana hang suruh aku.
Sebab tu aku semayang. Nak bubuh kuala neraka lah ni pun bubuh. Nampak tak? Yang ni adalah ikhlas yang paling tertinggi. Sebab dia buat semua benda tu adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ni adalah ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas hak nombor 2. Ikhlas hak nombor 2 ni, tanya dia, ni abang kenapa mayang tu? Takut neraka. Mayang nak masuk syurga. Boleh elak daripada masuk neraka. Bila kita semayang banyak, kita boleh masuk syurga. Bila kita tak semayang, kita masuk neraka. Ni adalah peringkat kedua dalam ikhlas. Peringkat kedua, peringkat rendah sikit. Hak tadi tu paling tinggi. Hak tu kita kena cuba usaha untuk sampai hak paling tinggi tu. Lepas tu dia main hak paling kedua pula. Hak kedua yang rendah sikit daripada hak tinggi tadi tu. Maka kita buat tu kerana takut neraka, kerana nak masuk syurga. Yang tu kira ikhlas tak? Kira ikhlas juga, tapi rendah sikit. Selamat tak dia akhirat nanti selamat? Bukan tak selamat. Kerana Allah Ta'ala tu, dia tu dikira kerana Allah Ta'ala juga. Tapi rendah sikit. Main hak yang peringkat ketiga, hak paling rendah sekali. Paling rendah sekali ni macam mana? Dia dengar di dalam hadis Nabi kata, siapa semayang sunat duha, maka rezeki dia akan murah. Siapa yang baca ayat kursi tiap-tiap malam, maka nanti syaitan tak boleh kacau dia. Jadi dia buat semua benda tu kerana nak dapat habuan tu segera dekat dunia ni. Nak buat bagi dapat rezeki murah, nak buat bagi dapat perlindungan daripada syaitan. Nak buat bayar zakat ni, tanya dia, abang bayar zakat ni sebab apa? Bayar zakat ni sebab berkat. Bila bayar zakat berkat, satgi rezeki mai, satgi orang bagi satgi menega laku. Lepas tu tanya dia pula, ni apa nama abang duk sedekah-sedekah ni sebab apa? Bila sedekah RM1 nanti Allah Ta'ala bagi balik RM10. Saya duk try dah, bagi RM1 nanti Allah Ta'ala mai hantar balik RM10. Nampak tak? Tujuan dia duk bagi sedekah RM1 tu, tujuan dia adalah untuk Allah Ta'ala balas balik kepada dia melalui habuan dunia. Yang tu ikhlas tak ikhlas? Ikhlas juga, tapi hak tu peringkat paling rendah kali, paling lekeh kali. Maksudnya dia buat kebaikan tu, semua dia duk nampak kebaikan tu moga-moga balik kepada dia dekat dunia ni. Memang Allah Ta'ala akan bagi. Tak percaya buatlah kebaikan. Memang Allah Ta'ala akan bagi balik secara cash dalam dunia ni. Yang tu memang Allah Ta'ala akan bagi. Sepatutnya kita tak payah risau. Yang kita kena buat tu adalah yang peringkat iman hak paling atas kali tu. Buat je kebaikan tu kerana Tuhan. Okey. Kemudian peringkat hak yang terkeluar daripada tu, terkeluar daripada tu tak dikira ikhlas dah lah. Bila tak dikira ikhlas, maka dia tak ada pahala. Bila dia tak ada pahala, adakah dia jadi kafir terus? Tak. Dia tak jadi kafir terus. Cuma takut-takut perbuatan hak yang keluar daripada 3 kumpulan ni akan jadi termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang riak, buat kerana manusia dan sebagainya. Okey. Jadi 3 tu saja peringkat ikhlas yang ada. Maka kita try lah, buatlah amal kita daripada peringkat hak paling bawah sekali, buat kebaikan supaya Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita di atas muka bumi ni. Lepas tu kita naik sikit, buat kebaikan kerana takut neraka dan nak masuk syurga. Lepas tu naik lagi, buat kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey. Yang itulah maksud ikhlas. Harap boleh fahamlah huraian yang secara ringkas macam tu. Tak apa, nanti kalau ada yang kemusykilan apa-apa lagi boleh bertanya lagi. Tak ada masalah. Kita ada rujukan-rujukan kita boleh huraikan kepada semua yang ada, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.